A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq. Surah Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Yang dihormati Yang Dipertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, Ustaz Ahmad Farhan bin Ahmad Azhar. Yang dihormati juga Tuan Yang Dipertua Timbalan Yang Dipertua 1 Ustaz Aiman Syahmi bin Azhari. Timbalan Yang Dipertua 2 Ustazah Siti Syazah Nazwa binti Hanafiah. Seluruh bahasa kepimpinan, soft kepimpinan, ahli jawatan kuasa pentadbiran pada kebajikan anak Selangor Mesir sesi 2020-2021 dan seluruh para penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah pertama-tamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama hari ini menyambung satu lagi siri pengajian dalam satu tajuk di dalam kitab Qasas Sabiqin karangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dan kitab ni kalau kita lihat memang disyaratkan dengan semua kisah-kisah dalam Quran selain daripada Nabi. Dan kitab ni adalah satu siri yang ketiga. Siri yang ketiga selepas daripada Qasas Anbiya dan juga Mawaqiful Anbiya kan. Dia sekali kan. Dan ini adalah kitabnya. Yang mana yang tajuk yang kita akan fokuskan pada pembentangan kali ini adalah kisah Ya'juj dan Ma'juj. Dan hari ini insya-Allah kita akan, kalau kalian diberikan slide, hari ini kita akan sentuh tajuk yang seterusnya. Yang mana tajuk yang telah kita sentuh sebelum ni, iaitu tajuknya daripada awal macam mana ayat Quran ni terangkan pasal Ya'juj dan Ma'juj. Dan hari ni insya-Allah kita akan sambung pada sebelum ni kita berhenti pada macam mana Genghis Khan kan mula menyerang Baghdad kan. Dia mula serang Baghdad. Maka masa tu kita akan lihat lepas daripada serang Baghdad tu, adakah dalam fasa tersebut, fasa Ya'juj dan Ma'juj yang ketujuh ni, kalau kita tengok, kita belajar sebelum ni ada 7 fasa Ya'juj dan Ma'juj, dan kita dah masuk pada fasa yang ketujuh. Dan dalam fasa yang ketujuh ni diceritakan antara pimpinan yang memimpin Ya'juj dan Ma'juj. Tafsiran ulama ketika ini adalah Hulaguhan, iaitu sampailah kita bahaskan sehingga Khalifah Al-Mu'tasim Billah dibunuh pada 656 Safar, bulan Safar tahun 656 Hijrah. Jadi kalau dalam kitab, siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 488. Hari ni kita memang kita bahas macam-macam benda lah. Sebabnya dia berkaitan dengan akhir zaman. Kita tengok balik hadiah-hadiah akhir zaman. Kita tengok balik macam mana realiti geopolitik yang berlaku di sekitar kawasan yang diserang hari ini. Macam mana Ya'juj dan Ma'juj dia keluar dalam keadaan takkanlah tiba-tiba dunia aman, takkanlah tiba-tiba Ya'juj dan Ma'juj tu seolah-olah tiba-tiba muncul kan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Ya'juj dan Ma'juj ni muncul? Maka kita akan bahas, kita akan sama-sama lihat macam mana Syekh Salah nakalkan kepada kita dalam kitab ni. Okey. Jadi insya-Allah pertama sekali, siapa ada buku boleh buka balik muka surat 488. Okey. Jadi insya-Allah pertama Ain Jalut wal qada'u ala Ya'juj wa Ma'juj, iaitu macam mana peristiwa Ain Jalut tu menjadi satu hukuman ke atas Ya'juj dan Ma'juj.
Okey, jadi tawajjaha Hulagu bi jaishil Maghul min Baghdadi nahwa biladi Syam. Hulagu Khan bersama tentera-tentera Mongol menuju ke Baghdad, melalui daripada jalan Syam. Dia bukan melalui jalan Syam, dia ke Syam. Lepas dia serang Baghdad tu, dia mula serang Syam. Ini maksud dia. Fahtalla Halab. Halab ni satu nama dekat dalam Syria, dalam Syam, ke Syria, kat Syam, dan spesifiknya kat Syria pada hari ni. Wadammiruha wa qatlu ahlaha wa qatala ahluha. Dan mereka ni membunuh semua orang yang ada dalam Halab, dalam Syam tersebut. Lepas dia settle bunuh Baghdad apa semua, dah bunuh khalifah apa semua, maka mereka ni mula bergerak ke negeri Syam. Dan dalam Syam ni mereka jumpa dengan satu terus ke ketua negara bandar lah kan, ibu kota negara tersebut, iaitu Halab, dan dibunuh semua orang yang ada dalam tu. Okey, wa waqa'as khilafat min maqari. Dan dalam keadaan ini kita perlu lihat bagaimana Tatar mula bergerak daripada timur, di kawasan timur kan. Bukan dia nak bagi tahu kat sini, Tatar ni dia mula bergerak daripada Baghdad tadi menuju ke arah barat di bawah naungan siapa? Iaitu dinamakan kat sini Qaid al-Maghuli. Ni macam mana sebut dia? Kitbura. Qaidan li jaishin fi Syam. Iaitu dia ni jadi pimpinan Tatar ketika mana mereka serang Syam. Ini maksud dia. Jadi masa ni kalau lihat bolehlah tengok banyak sebenarnya. Kalau search kat Google tu banyak movie-movie yang dia ceritakan tentang macam mana perjalanan Ya'juj dan Ma'juj ni daripada serang Baghdad dan sebagainya, sampai ada sebelum ni apa tak nama Hunt of apa dah kan. Tengok balik dah. Tak ingat 88. Okey. Jadi tu. Jadi daripada situ Kitbura ni dia mula pergi ke arah sana, ke arah lepas Baghdad tu dia pergi ke Syam. Dalam slide ada peta kan. Kalau tengok ada peta tu, mereka kat atas tu. Orang-orang Mongol tu, pimpinan Hulagu Khan tu, dia duduk kat atas. Duduk kat atas tu tengok, mula dia serang Baghdad, lepas tu dia pergi ke Aleppo, Halab, pergi ke situ. Dan dah serang Halab, dia pergi ke Damaskus, Syria. Ni semua dekat dalam kawasan Syam. Diserang kat situ. Dan pada sampailah mereka ni wakanu biqiyadatil Muzaffar Qutus, iaitu satu sultan yang dinamakan Muzaffar Saifuddin Al-Qutus, dan juga pimpinan Zuhair Ibris. Kalau nak tahu sedikit tentang Qutus ni, dia naik pada 657 Hijrah. Dia jadi Raja Mesir, yang mana Raja Mesir masa tu dipimpin oleh Kerajaan Mamalik. Dan Muzaffar Qutus ni dia naik dalam keadaan Mesir ni tak seimbang, tak stabil. Perpecahan yang sangat-sangat dahsyat antara golongan mereka kan, dan golongan dalam Daulah Ayyubiyah tu sendiri, dalam Mamalik tu sendiri. Dan kalau lihat pertama tu lah, daripada realiti dia, perpecahan tu sangat banyak dekat dalam daulah tu sendiri masa dia naik. Dan kemudian yang kedua, ekonomi masa tu sangat meruncing. Ekonomi kat Mesir sangat meruncing. Ni realiti macam mana Qutus naik. Sebab apa? Sebabnya Mesir ni kalau kita lihat sejarah-sejarah, dia banyak mengikuti peperangan yang dinamakan Perang Salib. Berbagai siri menyebabkan faktor ekonomi dekat Mesir ni makin lama makin merundung. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, umat pun masa tu memang dah tengok masalah pimpinan banyak sangat. Maka mereka ni dah mula tak cakna dengan politik, tak cakna dengan segala fitnah-fitnah, benda-benda jahat atau benda-benda yang zalim berlaku dekat dalam negara. Dan last sekali mereka menganggap benda-benda yang berkaitan dengan masalah negara ni cukuplah pimpinan yang settlekan, cukuplah golongan elitis yang selesaikan. Kemudian yang keempat, dalam masa yang sama, Saifuddin Qutus ni dia naik dalam keadaan musuh dekat sekeliling tu sangat-sangat kuat. Kita bayangkan dia naik 656 Baghdad jatuh kat sebelah kan. Jiran kawasan sebelah ni jatuh kan. Umat Islam kat sebelah ni banyak kena bunuh.
Dan dalam masa yang sama 657 dia baru naik jadi raja kat Mesir. Kan? Jadi masa ni Muzaffar Syekh Saifuddin Qutuz ni daripada perkara tersebut, maka dia mula masa dia naik tu dikatakan dalam, tak ingat, kalau tengok dekat dalam buku ni 658 dia masuk dalam pertemuan Ain Jalut tu berlaku 658. Tapi sebelum daripada tu sebenarnya dia dah terima surat daripada Tatar, daripada Hulaguhan sendiri lah, kan? Dia bagi satu surat masuk dalam istana, dan surat tu dia banyak menyebutkan tentang korang ni dah banyak kerosakan. Memang sombong. Kalau tengok isi kandungan Quran, isi kandungan surat tersebut memang sombong. Kan? Sampai satu masa dia di bawah surat tersebut, boleh baca nanti surat tu isi kandungan dia macam mana. Tapi nak bagi tahu sombongnya Tatar ni, sampailah sekali dia bagi tahu, dan korang ni akan dihancurkan. Satu masa korang ni akan dibunuh ramai-ramai, satu masa korang ni akan diranapkan seranap-ranapnya. Punyalah sombong. Dan kalau kita lihat, yang kecam mereka ni adalah orang yang memang kuat pada masa tersebut, orang yang memang ganas pada waktu tersebut. Maka ketika mana Saifuddin Qutuz dia dapat surat tersebut kat dalam istana, maka dipanggil semua ahli-ahli, bukan ahli parlimen lah, tak ada ahli parlimen, dia panggil menteri-menteri, kan, orang-orang kanan dia, untuk datang kumpul, kita bersyarat kejap, kita tengok balik, kita bincangkan apa kita nak buat lepas ni. Maka masa tu bila diwar-warkan tentang isi kandungan surat tersebut, para panglima semua, menteri apa semua memang down. Dan bayangkan, ya memang masa tu kepimpinan Islam, khilafah Islam dan sebagainya semua dah jatuh masa tu, diserang oleh Tatar. Dan dalam masa yang sama, surat ancaman Tatar dah sampai ke Mesir untuk meranapkan pula khilafah Islam dekat Mesir, iaitu Khalifah Mamalik, Daulah Mamalik, kan. Maka masa tu semua cuak, kan, macam mana kita nak buat ni, kan, apa semua cakap, semua macam down lah, tak nak ikut, tak nak buat apa yang kita nak buat lepas ni, buntu. Maka lepas tu mulalah Saifuddin Qutuz satu-satunya qaid, satu-satunya pimpinan yang melakukan bahawa dia yakin sepenuhnya dia sendiri yang akan lawan Tatar. Maka daripada sini, atas ketegasan dan semangat yang ada pada Qutuz, hasilnya daripada murabbi dia juga, murabbi yang dia latih daripada kecil, iaitu Syekh Izzuddin Abdul Salam, dia latih daripada kecil, buat kumpulan kecil-kecil. Maka hasil daripada tarbiyah tersebut, maka dia letakkan prioriti utama sekarang ni kena lawan Tatar. Masa ni Qutuz ni, maka macam mana tiba-tiba muncul nama Bibris ni, panjang kan cerita dia. Ana ringkaskan sikit. Maka daripada perbincangan yang pelbagai, daripada mula dia dah islah dalam apa semua, banyak dalam tadi islah. Yang pertama, dalam Mamalik ni dia islah penyatuan kaum, kan. Dalam Mamalik ni ada dua kaum yang selalu gaduh, iaitu Muizziyah dan juga Bahriyah nama dia. Dan Muizziyah ni memang apa-apa jumpa dengan Bahriyah gaduh, adalah konflik-konflik dia, kan. Dan Saifuddin Qutuz antara orang yang berjaya mendamaikan, menyatukan mereka atas nama jihad, atas nama berperang pada musuh yang utama. Ni nak katanya masa ni mereka memang bersatu betul, kan. Ada panglima daripada Bahriyah, daripada kaum yang lain, kan. Ini Muizziyah yang pegang pimpinan masa dekat Mesir. Dan Bahriyah ni lebih majoriti duduk kat Syam. Masa ni seorang panglima Syam ni memang power, tapi diketepikan oleh orang Mesir sebabnya berbeza kaum. So masa ni, masa zaman Saifuddin Qutuz, masa nak lawan Tatar, panglima tersebut dilantik sebagai panglima kanan Saifuddin Qutuz sendiri. Maka masa ni mereka mula rancanglah strategi untuk perang dengan Tatar, untuk tahan negara Tatar. Sehingga kan Qutuz bagi tahu, kalau kita tak tahankan negara kita ni, siapa lagi akan tahankan Islam atas dunia ni? Sebab masa tu Islam memang kebijakan negara memang dah hancur, dah ranap. Maka atas sebab ini, dia gabung pula dengan Zohair Bibris, satu panglima yang ada dekat area Palestin, kat belah sana, kan. Tadi kan kalau lihat Tatar ni gerak daripada atas pergi ke, tengok dalam peta tu, gerak ke Baghdad, daripada Baghdad pergi ke Aleppo pergi ke Damaskus. Masa nak masuk Palestin, masa tu Zohair Bibris mula bergabung dengan
dengan Saiful Qutus. Tu maksud dia, wa kanu biqiyadatil Muzaffar Qutus wa Zahir Bibris. Kat situ. Lepas tu dia tak ada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bertemu dua bala tentera yang besar ni, Tatar dan juga tentera Qutus dan juga Bibris ni bertemu dekat Ain Jalut. Bertemu dekat Ain Jalut. Maka daripada situ memulalah peperangan Badar Asma' Arikatu Ain Jaluta Ad-Dariyah Yaumul Jumaah, pada hari Jumaat 25 Ramadan daripada 658 Hijrah. Selepas 2 tahun kejatuhan Baghdad dekat Abbasiyah, maka sekarang 2 tahun lepas tu Ain Jalut pula berlaku. Selepas 2 tahun jatuhnya Baghdad dan juga kehancuran Baghdad. Itu disebut. Washtadal qital baina jaishi, dan berlaku peperangan yang sangat dahsyat antara tentera Ya'juj dan Ma'juj, pimpinan daripada Kit Bura tadi, Kit Bura, dan juga tentera orang Islam, pimpinan Qutus. Bahkan Amina Affan, dan ianya menjadi satu A'naf. A'naf ni fi'il isim tafdil, atau wazan isim tafdil. A'nafi, min a'nafi, iaitu daripada sekeras-keras ma'ari, sekeras-keras seganas-ganas peperangan. Dan juga kekuatannya, itu yang semua, kejahatannya, kezalimannya, kekuatannya semua. Waslaqa Qutus, dan Qutus membawa satu slogan kemenangan, iaitu dinamakan Wa Islamah. Dan Wa Islamah ni panjang sejarahnya, macam mana boleh timbul apa semua, nanti boleh baca sendiri. Dan dengan takdir Allah, maka orang Islam masa ni diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalahnya Mongol pada masa ini di dalam peperangan Ain Jalut. Peperangan Ain Jalut. Jadi wa wasala Amir Jamiluddin Akush ila qalbil qiyad al-Mughul tamakkun wa tamakkanu min qatli qaidihim Kit Bura. Dan dikatakan siapa yang pembunuh, siapa yang orang Tahir yang bunuh Kit Bura ni tadi kan, ketua dia mesti ada ramai backup dia apa semua. Tapi nak bagi tahu kat sini, kemenangan umat Islam tu bila seorang ketua, seorang panglima daripada kaum Islam, iaitu Jamaluddin Akush, berjaya masuk ke dalam bala tentera Tatar dan membunuh Kit Bura tadi. Maka kalahlah Mughul. Kekalahan dalam Jalut ni menjadi kekalahan pertama Mughul ataupun Tatar, dan ianya menjadi satu kejatuhan, kehinaan yang sangat besar untuk Tatar. Tatar yang tak pernah kalah, yang berbangga dengan kekuatan mereka, keganasan mereka, sombong mereka, maka akhirnya dikalahkan di tangan satu kerajaan yang sangat tak matang lagi. Bukan tak matang jadi budak-budak, bukan. Maksudnya dia tak ada pengalaman perang, kurang pengalaman perang, tapi disebabkan mereka tepat dengan apa yang Allah janjikan dalam kemenangan tersebut, iaitu biiznillah. Bila Allah kata menang satu kaum, maka menanglah dia. Tapi menang tersebut perlu ada prasyarat dan sebagainya. Panjang nak cerita kan, dari segi ekonomi macam mana masa tu Qutus mula plan satu projek untuk ambil cukai rakyat. Masa tu Syekh Izzuddin Abdul Salam mula tegur dia, jangan ambil selagi mana duit istana tak ambil, jangan ambil selagi mana duit menteri tak diinfakkan. Benda tu berlaku. Benda ni yang menjadi prasyarat yang diikuti oleh, yang dipatuhi oleh Saifuddin Qutus, yang menyebabkan Allah bagi kemenangan pada mereka. Dan kalau kita lihat daripada sini juga, wakan Ain Jalut bidayatun nihayah, dan kekalahan ataupun macam mana perang Ain Jalut ni, kalahnya tentera Mogol menjadi satu fasa. Dia dalam fasa 7, kan kita belajar sebelum ni, fasa 7. Fasa 7 ni bermula daripada tengoklah, mula daripada kurun ke-12, iaitu 7 Hijrah, kan? 7 Hijrah. Tengok dekat muka surat 685. Dan masa jatuhnya Ain Jalut ni, kalah je tentera Mongol, maka masa ni bermula je fasa bibit-bibit terakhir Ya'juj dan Ma'juj atas dunia ni, pada fasa ke-7. Fasa ke-8 bila tak tahu. Dibincang kat sini sampai fasa ke-7 saja. Jadi masa fasa ke-7 ni, masa Ain Jalut ni menjadi satu pengakhiran buat Ya'juj dan Ma'juj. Mereka makin lemah. Serangan lepas tu dia orang diam. Kalau tengok kalau kita kaji balik, setakat yang anak kaji, memang lepas daripada peperangan Ain Jalut ni, Tatar makin senyap, makin tak berjerang dan diam. Last dia orang hilang begitu saja.
Ni sikap Tatar tu ataupun sikap ganas diorang hilang. Diorang mula masuk dan dia ni dikuatkan lagi pada muka surat sebelah. Wastaqarrat qabailum minhum fil manatiqil jadidati wa ansha'u daulan wa mamalika fil Hindi wal Khurasan wa Turkistan wa ghairuha. Maka mereka ni bila dah kalah, mereka mula menetap ketiga yang disebut oleh Syekh ada 3 tempat, iaitu Hindi, Khurasan dan juga Turkistan, kat belah-belah sana balik. Diorang dah sampai ke sini, dah sampai Palestin, diorang mula menetap ke belah-belah sana balik. Waqad athara Islam fi ba'dihim, dan dikatakan ada riwayat yang mengatakan Islam mula berpengaruh dalam kaum diorang. Haitsu tafa'alu ma'ahu wa dakhalu fihi, dan ada mereka yang respon dengannya ataupun masuk ke dalam agama Islam tu lah. Wa kanu muslimin, dah jadi orang Islam. Wa kana awal man aslama minhum al-Malik, iaitu siapa orang pertama yang menjadi Islam dalam kalangan dia orang, iaitu Barakatul Khan. Barakah Khan. Siapa? Cucu kepada Genghis Khan. Genghis Khan dah berserang orang apa semua, dia kalah pada zaman dia ni, kalah pada, lepas tu zaman Kimbura ni kalah dekat Ain Jalut. Maka cucu Genghis Khan ni, dia ni orang pertama, menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Nama dia siapa? Barakah Khan. Okey. Waqad jarat smari anifatan bainahu lagu wa barakah. Nak bagi tahu kat sini ni masa ni kena kaji, ana tak habis kaji lagi, tapi dia bagi tahu ada beberapa konflik yang menjadikan Barakah dan juga Hulagu ni mula bertemu sama dia orang. Maka menanglah Barakah, iaitu orang Islam ke atas kafir, ke atas pakciknya yang kafir. Ibnu Ammihin, sepupunya. Ibnu Ammi sepupunya yang kafir, kan? Maka masa ni nak bagi tahu inilah bibit kekalahan tamatnya Hulagu, tamatnya fasa Ya'juj dan Ma'juj pada yang ketujuh, fasa yang ketujuh tu. Ini. Okey. Kemudian okey, selesailah tu. Kemudian dibahaskan pula bagaimana ada 2 kaul ulama ataupun pendapat ulama tentang Hulagu Khan. Kalau lihat dalam slide tu, iaitu Ibnu Asir dan juga Imam Syed Qutb. Apa yang orang cakap tentang Hulagu Khan? Pertama sekali, kalau kita lihat ajma'al muakhirun telah berijma' orang-orang tarikh ataupun orang-orang sejarawan daripada orang Islam itu bahawa Mongol ni, Tatar ni adalah sejahat-jahat, seganas-ganas orang yang berdepan dengan Muslimun, kan? Dan kerosakan ataupun kerugian korban yang berlaku daripada peperangan Mongol ni, Tatar ni tadi, menyebabkan beberapa kerugian sangat besar dalam umat Islam dan juga menyebabkan pengorbanan bilangan korban yang sangat besar dalam umat Islam. Okey, itu dia punya apa dia punya mukadimah lah. Tapi nak bagi tahu kat sini wa na'udu lil muakhir, peringkat ketiga. Ibnu Asir ni dia tulis dia punya sejarah tentang Islam dan juga muslimin ketika fasa tersebut dalam keadaan hazinah, dalam keadaan penuh emosi, penuh kesedihan, penuh sedih. Dan qala fi bidayah tarikh li khuruj Tatar ila biladil Islam, iaitu sehinggalah dia ni dapat tulis sehinggalah keluarnya Tatar daripada beberapa negara Islam, iaitu pada permulaan keluarnya Tatar menyerang negara-negara Islam. Macam tu ayat dia. Tadi salah. Okey. Pada 617 kan, 617 sampai 617 je. Kemudian ni dia punya kalam-kalam lah. Tengok bolehlah baca balik. Ni kalam yang dia ambil daripada Al-Kamil fi Tarikh. Itu kita dah bincang dah pun dekat dalam satu topik sebelum ni, iaitu selepas daripada fasa. Sebab kita baca pasal fasa, kat bawah tu ada cerita tentang Ibnu Asir Tilkal Fatrah pada muka surat 485. Nanti boleh baca balik. Ni kat bawah ni antara dia punya petikan saja. Panjang juga petikannya. Nak baca tak? Boleh baca. Okey, ana tolonglah sikit-sikit Okey, dia nak bagi tahu kat sini sama je, dia nak bagi tahu umat Islam ni dah makin lalai apa semua, makin lupa. Kemudian wa ana mutawaqqif ana tarkazal kala jadi naf'an
Dan sehingga kan dia bagi tahu, aku tak nak tulis kisah ni. Sebab aku tulis ni macam tak ada manfaat pun aku tulis kat orang. Kan? Masa ni Syekh mula diminta untuk tulis. Kan? Untuk tulis kisah-kisah, sejarah-sejarah bagaimana umat Islam mula diserang. Kan? Tapi banyaknya Ibnu Asir ni mula-mula dia tak nak tulis. Dia tolak. Tu yang pada 489. Lepas tu ada pada muka surat 490 dia bagi tahu masa tu bila dah orang desak untuk tulis apa semua, last kali Syekh mula tulis khas untuk menyatakan bahawa khas untuk memberi pengajaran kepada orang-orang Islam yang akan datang. Ana tak ingat mana dia punya ni. Ana banyak sangat ni. Ana tak ingat, tapi dia bagi tahu macam tu. Kan? Ada dalam petikan ni, boleh cari sendiri. Lepas tu dia cerita pasal Buta Nasr apa semua. Tu yang ana kata panjang. Panjang lah sebenarnya. Ni kalau kamu tengok muka surat 491 kat bawah-bawah tu, 490 tu dia banyak cerita tentang ciri-ciri Dajjal, yang Buta Nasr tu apa semua, ciri-ciri Dajjal. Okay, tak apa. Pada muka surat 491 tu, Imam Ibnu Asir dia bagi tahu antara perkara yang dirisaukan pada Maghul ni adalah mereka ni mula berjalan anahu jara minhum man lam yahduth min ghairihim. Apa yang belum berlaku pada mereka semua. Dan antara yang diorang buat yashiru ila istiqrabil ladzi ya'tuna ba'dahu mimma yaqra'una min an akhbaril Maghul, iaitu mereka ni mula menjalankan pembaratan. Kalau pembaratan ni westernisasi. Westernisasi. Mula memasukkan budaya-budaya barat dalam umat Islam. Ni disebut oleh Ibnu Asir. Itu antara perkara yang belum pernah berlaku sebelum ni. Tapi datang Mu'tatar serang orang Islam, dia mula bawa budaya-budaya ni. Sehingga kan mereka ni dikenali oleh orang-orang seluruh dunia. Nak kata besarnya empire diorang. Ni semua dicerita lah. Dan kalau lihat dia bukan sahaja serang orang Islam saja. Masa ni dia serang juga orang kafir dekat Perancis, dekat Rom. Tengoklah kat bawah tu ada dia sebut famalaku dumiyat wa aqamu fiha, mereka serang dumiyat dan sebagainya. Masa ni mereka dah mula masuk, diorang dah mula serang bukan semata-mata negara Islam, tapi juga orang-orang sekitar negara Islam tersebut. Okey, nanti boleh baca. Kalau nak baca panjang sangat ni. Kalau tengok kat dalam mana punya tu, tengok tu. Dan Frank Rom ni juga dikenali sebagai antara serangan Ya'juj dan Ma'juj ketika mana dia serang Mesir. Tu maksud dia. Nanti boleh baca dekat dalam buku muka surat 491. Kemudian pada pandangan yang kedua tu, iaitu Imam Syed Qutb pertama sekali dia memang iktiraf bahawa Tatar ni adalah salah satu daripada Ya'juj dan Ma'juj. Syed Qutb sendiri bagi tahu. Dia bagi tahu. Di Syed Qutb ra'yun fi khuruji Maghul zamnu Genghis Khan wa khulagu haisu yamilu ila itibaru zalika min adwari khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Itu nak kata kat situ. Dia iktiraf. Itulah antaranya. Dan ada orang bagi tahu, ada orang tanya kepada Syekh, faham Ya'juj dan Ma'juj, siapa Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka ni kat mana sekarang, apa mereka buat, apa yang mereka akan buat, tu semua, apa macam mana fizikal dia orang, Mazalika min amrihim, semua tu ditanya pada Syekh. Maka Syekh kata kullu hazil as'ilah tas'abul ijabah alaiha. Kan? Semua soalan orang tanya ni susah nak dijawab ala wajh ta'kid, secara tepat. Dan kita tak tahu apa-apa tentang Ya'juj dan Ma'juj kecuali apa yang telah diwaritkan, apa yang telah diriwayatkan dalam Quran dan juga sunnah. Itu saja. Saya jawab macam tu kan. Kita jangan pula jadi orang palatau. Nanti kita tengok ada beberapa riwayat yang dia palatau lah bab ni. Bila orang tanya macam mana bentuk Ya'juj dan Ma'juj, ada mula bahaskan, ada kata kepala gajah lah apa bagai. Nanti kita tengok. Okey.
Kemudian dan Al-Quran sebut ni je. Al-Quran sebut fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan kalau kita lihat di mana tak ada satu nas pun yang menetapkan zaman ni. Pertama, kan Syekh sebut tak ada satu zaman pun yang ditetapkan oleh Quran. Kiranya tiba Quran kata pada tahun sekian-sekian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tak ada. Benda tu tak disebut. Maka kita pegang pada perkara tersebut. Wa'dullahi bermakna wa'duhu bidakkisat, iaitu runtuhnya bangunan, bukan bangunan, tembok. Rubbama yakun qad jaa munzu an hajamat tatar an hajmat tatar, ketika mana dan ini semua ni dikatakan antaranya disebabkan daripada runtuhnya tembok tersebut, maka berlakulah beberapa serangan, siri-siri serangan daripada Tatar. Wansahu fil ardi, dan mereka ni meluncur daripada ke bumi, maka mereka memusnahkan beberapa kerajaan-kerajaan secara tadbira, secara hancur-hancurnya. Kemudian disebutkan pula Syekh Qutb sebut hatta iza futihat Ya'juj, bukan disebut, dinakalkan daripada kalam Allah ni. Ni kalam Allah ni bagi tahu ketika mana satu masa Ya'juj dan Ma'juj ni dia mula jalan secara turun secara beramai-ramai. Cuma nas ni tidak sebut bila. Pertama. Kemudian yang kedua, ada satu nas yang menunjukkan mereka ni akan keluar, akan meluncur, akan hancurnya tembok tersebut pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Okey. Kemudian itu antara yang disebut oleh Syekh wa izan faminal jaiz ayakuna sadda qad futiha fi fatrah ma baina iqtarabat. Dan kadang-kadang boleh jadi beberapa tembok tersebut terbuka. Ni antara pendapat Syekh. Dia kata qad futiha, telah terbuka beberapa fatrah, beberapa tempoh sebelum antara ma baina iqtarabat sa'ah wa yaumina hadza, beberapa fasa antara iqtarabat sa'ah, antara kiamat tu sendiri dengan hari ni, kan. Mungkin tembok tu telah terbuka. Dia bagi tahu. Sebab tu diceritakan tentang fasa-fasa tadi. Dan nak bagi tahu secara umumnya Syekh setuju dengan apa yang telah kita bahaskan. Kalau tengok dekat dalam bawah tu, jap. Dekat bawah ni diceritakan pula tentang macam mana kehancuran orang Arab, Khilafah Abbasiyah, apa semua ni. Syekh ceritakan kat bawah ni. Dan sekali Syekh beritahu waqad yakun hadza ta'bir ru'yan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilmu zalika indallah wa kullu ma naquluhu tarjihun la yakin. Dia kata benda ni betul kalau tengok dari segi fakta, betul, tapi kita tak sampai ke tahap yakin. Tapi benda ni boleh jadi betul. Sebabnya berdasarkan daripada Quran, daripada hadis, apa yang telah kita ceritakan tentang fasa-fasa, tentang peristiwa Hulagu Had, peristiwa Ain Jalut, semua benda ni tak bertentangan pun dengan wahyu. Jadi tak ada masalah untuk kita ceritakan. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Itu maksud Syekh Qutb. Jelas ke? Kan kalau depan mata boleh dengar. Tapi ni live, komen je lah. Kalau jelas cakap jelas. Kalau tak jelas nanti takkan nak ulang kan. Tengoklah komen. Okey, settle untuk pendapat Syekh Qutb tentang Hulagu Had. Kemudian kita masuk fasa seterusnya, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Adakah ianya merupakan jins asfar, bangsa kuning? Bukan bangsa kuning. Ini maksud dia bangsa Asia. Adakah Ya'juj dan Ma'juj ni termasuk dalam bangsa Asia? Okey. Kemudian dia sebut tu mukadimah lah macam biasa, bagi tahu kita dah sepakat bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni memang betul ada, memang berlaku sebab Quran sebut. Lepas tu dia bagi tahu pula ringkisan dengan Hulagu Had ni antara zaman-zaman Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dan kita juga telah merojihkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni adalah Tatar. Mogol dan Tatar tu adalah salah satu fasa-fasa Ya'juj dan Ma'juj. Dia sebut wa ma nurajjihuhu Ya'juj wa Ma'juj humul jinsu asfar al-muqimuna fil Asya. Dan mereka ni adalah bangsa asfar tersebut yang mana mereka ni menetap kat Asia. Ni maksud dia. Ni dia maksud tentang jinsu asfar. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni mereka asal daripada Sin, kan, China, wa Korea. Korea. Ya'juj dan Ma'juj Korea.
wal Mongholi dan juga Mongol, Tibet. Ni Tibet ni nama negara dekat area-area sana juga, mata-mata sepet. Wa Turkistan wa ghairuha, dan juga beberapa negara lagi. Dan mereka ni juga Sin juga, kita tahu kalau tengok geopolitik zaman sekarang, mereka memang diiktibarkan sebagai satu ancaman khotran mubasyaran, satu ancaman yang paling kuat, yang paling qat'i. Ancaman yang yakin lah, yang pasti ke atas orang-orang Eropah, ke atas Amerika, ke atas orang Arab sekali. China sekarang ni kita lihat, kita sendiri pun rasa tak tahu apa yang China akan buat selepas ni kepada Amerika, macam mana dia lawan kuasa-kuasa besar dunia. Memang diorang rasa ancaman tersebut. Khatrun fil mustaqbal min haitsu kasratu adadihim. Dan kalau kita lihat dalam kajian politik pun, bukan zaman Ya'juj dan Ma'juj je diorang ni ramai. Memang hakikatnya bila Quran sebut ramai, betul kita mengaku Ya'juj dan Ma'juj ramai. Tapi dalam kajian geopolitik pun, memang China ni antara negara ataupun bangsa yang semakin hari semakin bertambah dan semakin bertambah, semakin ramai, dan populasi mereka semakin meningkat sehingga ke hari ini. Boleh tengok, boleh buat kajian. Dan bila dikaji semula, memang pasukan Sin wahdahahum, penduduk Cina saja, orang China ni saja, dia boleh meliputi 1/4 dunia. 1/4 dunia. Bayangkan punya ramainya. Fa'ada sukan al-alam yazidu ala 4 miliar. Ini dia ceritakan tentang macam mana penduduk dunia apa semualah. Tapi poin dia, bila Syekh bagi tahu, Syekh kata penduduk China ni sendiri 1/4 daripada penduduk dunia. Okey. Maka apa yang diorang akan buat pada mustakbal, pada akan datang, maza sayakunu min haula'i fil mustaqbal, wa kam sayakunu adadihim, wa maza sayaf'aluna fil alami indama yansahuna fil biladi. Apa yang diorang akan buat, apa yang macam mana dengan bilangan mereka, apa yang diorang akan buat pada negara-negara lain. Adakah diorang akan serang, adakah diorang pakai infijar, infijar rasukan, akan bunuh orang, bom orang, apa semua. Maka kita lihat, adakah mereka ni akan buat satu arus baru, wa yakhrujuna fi mujadi mutatabi'ah, satu arus yang beransur-ansur, tak putus-putus, tak putus-putus. Maka diceritakan kat bawah ni, diceritakan innal alam ya'lam hazihi haqiqah, sesungguhnya dunia pernah tahu benda ni, iaitu apa? Wa yuhazib min khadr, dan mereka ni mula berhati-hati dengan China daripada dulu lagi. Baru ketika mana Emirato ataupun pemerintah Almania, nama dia helium, helium, bukan nama gas tu yang kita main dekat belon, bukan. Ini nama orang, nama seorang pemerintah Almania. Dia bagi tahu wailul li Uruba minas Sin, iaitu celaka buat orang-orang Cina. Dia bagi tahu wasamahul khatru al-aswar, dan mereka ni memang dia keluarkan ibarat ni, statement ni ketika mana dia rasa terancam, ketika mana dia rasa China memang jadi satu ancaman pada mereka. Daripada dulu lagi dah mengaku dia ni. Kemudian disambung pula, dia bagi tahu, Syekh bagi tahu, wa yazhabu ba'dul ulama ila anna Ya'juj wa Ma'juj la ta'ni qauman makhsusin. Ni kita kena ambil tengok betul-betul. Syekh bagi tahu, beberapa ulama, dan aku akan beberapa kalangan ulama memberitahu Ya'juj dan Ma'juj ni bukannya khusus pada sesuatu kauman makhsusin. Innama wasfun 'amun yantabiqu ala kulli qaumi mufsidina mudammirina. Yang mana mereka ni meliputi kepada sifat-sifat kepada semua kaum yang merosakkan dan yang memusnahkan. Tak kira lah engkau daripada Melayu sekalipun, kalau engkau merosakkan orang, membuat kerosakan atas dunia, maka engkau juga mempraktikkan sifat-sifat yang ada pada Ya'juj dan Ma'juj. Itu maksudnya. Ni dia bagi tahulah antara syekh yang sebut Muhammad Khair Ramadan, satu syekh yang dia cerita pasal Ya'juj dan Ma'juj. Dia sebut pasal sifat. Poin dia nak bagi tahu sifat Ya'juj dan Ma'juj ni bukan hanya terpundak pada satu kaum. Bila Al-Quran cerita tentang satu sifat, wataknya boleh berubah, boleh kena kat siapa-siapa saja. Ni yang diterangkan oleh siapa? Oleh sebagian ulama.
Okey, wala nuwafiq Muhammad khairu Ramadan ala ra'yihi hadza bal nara annaha ta'ni qauman makhsusin rajjahna annahum jansu asfar. Tapi ada tapi dia. Siapa yang tak dengar sampai habis memang tak faham. Kan? Jadi dia bagi tahu kat sini, Syekh bagi tahu kita tak setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh sebagai ulama ni dan juga apa yang telah dikatakan oleh Muhammad khairu Ramadan, bahawa sifat tersebut sebenarnya terpundak pada satu kaum saja, kaum yang khusus. Dan kaum yang kita rojihkan, yang kita kuatkan adalah pada jinsu asfar. Itu maksud dia. Okey. Jadi nak bagi tahu memang Ya'juj dan Ma'juj ni datang daripada golongan Asia, golongan yang dia tak sebut mata dia sepet ke apa, tapi daripada Asia, daripada timur dan daripada beberapa kaum. Sebab tu kita sebut sebelum ni antaranya China. Orang-orang China, orang-orang yang ada sangkut paut dengan China, keturunan China dan sebagainya. Itu maksud dia. Okey. Kemudian wasayakhruju. Ini diceritakan mula bagaimana Ya'juj dan Ma'juj pada akhir zaman. Okey. Iaitu dalam surah Al-Anbiya, hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq. Nak bagi tahu kat sini, akhir zaman nanti confirm mereka akan bertemu dengan dinding akan runtuh, dan mereka akan keluar secara meluru, dan dalam masa yang sama itulah menandakan bahawa kiamat itu sudah dekat. Dan kiamat ni berbentuk haq, iaitu benda yang benar yang kita kena iman, kita beriman bahawa benda ni akan berlaku. Macam mana dia orang keluar? Okey. Pertama mereka Syekh bagi tahu, pertama bila dia orang dah keluar sebelum ni yang kita cerita, mustahil lah kalau kita kata dia tak jadi mustahil bila dia akan keluar lagi. Pertama, la ya'ni anal qaum la yakhruju fil mustaqbal. Itu maksudnya. Okey, kemudian tu dia kata 7 kali, ada pernah dah keluar 7 kali. Syekh juga bagi tahu modis kan, ataupun cara lah, wallahu wahdahu ya'lam, dan Allah sajalah yang tahu macam mana sebenarnya detail ataupun bagaimana mereka ni keluar ketika akhir zaman nanti. Itu maksud dia. Lakinnana, tapi kita tetap kena beriman bahawa mereka akan keluar. Sebabnya daripada ayat Quran tadi yang kita baca tadi, daripada surah Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Macam mana dia orang keluar? Pertama, ada satu hadis ketika mana Tamim Ad-Dari, disebutkan nama orang tu nama sahabat ni Tamim Ad-Dari. Dia mula masuk ke satu gua kan, dia jumpa dengan macam-macam lah cerita, dia boleh tengok balik kan. Dia jumpa dengan jasasah orang tahu kan, ada orang yang kurung kat dalam. Ni maksud dia. Dan orang tu dia tanya macam-macam, orang yang kat dalam tu dikatakan Dajjal kan. Tengoklah kan hadis tu. Dan Dajjal ni dia tanya macam-macam. Pertama sekali dia tanya tentang Laut Galili. Dia tanya Laut Galili sekarang ni macam mana kan. Tengok sekejap, kita satu-satu lah, kita baca satu-satu. Okey, kalau tengok dalam ni dia kata walati bayanas annahum. Hadis tu menerangkan kepada kita bahawa mereka ni akan keluar daripada timur dalam keadaan fi'ada di kathifatin kan, dalam bilangan yang sangat-sangat padat, sangat-sangat besar, sangat-sangat ramai. Fi'ada di kathifatin kasiratin la ya'lamu adaduha illallah, yang mana Allah saja yang tahu bilangannya. Bihaitsu yamuru awalihim ala bahirah tibriyah kan. Mereka ni bila keluar daripada tempat dia orang dikurung ni, mereka akan pergi ke satu laut yang dinamakan Laut Galili. Tengok dalam peta, Laut Galili ni ke atas. Mana? Boleh tak? Laut Galili ni di sebelah hulu Israel. Hulu ke atas ke bawah? Atas kan? Kan? Hulu kan, dekat atas. Maka dekat atas tu, kat bahagian hulu Israel ni ada satu laut, satu sungai yang dinamakan Sungai Galili. Satu masa nanti mereka akan keluar dan mereka akan pergi ke Laut Tibriyah ni, Laut Galili ni. Wa yashrabuna ma fiha min ma'in, dan mereka minum air tersebut. Wa yamuru akharuhum 'alaiha, dan mereka ni mula berjalan dalam jalan fala yajidu fiha. Nak bagi tahu kat sini, dia orang bagi tahu, nak kata ramai Ya'juj dan Ma'juj ni, bila dia orang minum tasir tersebut, sungai tersebut kering. Fala yajiduna fiha ma, kering, tak ada air langsung dah. Dan kalau kita lihat, benda ni tak mustahil.
Sebabnya kalau tengok kajian daripada beberapa kajian politik kajian tentang geografi, maka sebenarnya memang Tasik Galili makin hari makin kering. Boleh tengok kat Google, memang dia bandingkan ada yang dibandingkan 2010 sampai 2020 sekarang, ada yang daripada 2000 ke 2010. Memang Tasik Galili makin kering dan datang Ya'juj dan Ma'juj, dia minum sebanyak-banyaknya sampai habis air tersebut. Sampai tak ada air dah dekat sungai tersebut. Fayaqulu laqad kana fi hazihi marratan ma. Okey, kalau kita tahu kat sini, itulah antara benda yang kalau lihat Bahirah Tubriyah ni banyaklah. Dia banyak isu. Dia pun dekat dengan Bukit Golan apa semua, dan dia berkaitan dengan macam mana kenapa Israel sibuk nak kuasai. Kalau dekat arah utara ni Sungai Galili kalau dekat arah selatannya dia nak kuasai Laut Mati kan. Maka sebenarnya Israel ni dia kat tengah-tengah. Anda bukan nak kata Israel ni Ya'juj dan Ma'juj, tapi nak bagi tahu memang kalau tengok geopolitik sekarang ni, Israel ni cuba nak kuasai dua hulu ni. Yang mana atas sebab ni geopolitik sungai tengoklah Bro Haris Zarkapli dia ada tulis macam mana politik sungai tu berlaku dekat dalam negara. Macam-macam perebutan negara berlaku daripada politik sungai. Dan antaranya Israel ni nak menjamin bekalan air tawar, maka dia terpaksa kuasai dua sungai kat atas bawah dia orang ni. Sebab tu dia kuasai sungai tadi, sungai yang kita sebut Sungai Galili apa semua. Dan benda ni tak mustahil juga berlaku. Dia orang boleh minum apa suka hati berdasarkan daripada perlindungan Israel ni sendiri. Okey. Kemudian itu maksud dia. Dan untuk fakta seterusnya, Bahirah Tubriyah ni juga merupakan satu kawasan air tawar yang terbesar kat dunia dan kawasan yang terendah kat dalam dunia. Ni antara fakta dia. Okey. Jadi masa tu sebab tu bertepatan dengan ayat Quran ni. Ayat Quran bagi tahu hujan silun. Dia orang ni menggelongso, ramai-ramai turun. Nak bagi tahu memang antara tempatnya adalah Bahriyah Tubriyah. Pada akhir zaman nanti dia akan turun kat situ. Ya'juj Ma'juj ni akan turun kat situ. Wa yuhasaruna Isa, dan Isa ni mula mengepung. Ni cerita dia kan. Bila dia orang dah sampai dekat Tubriyah tu tengah minum apa semua, maka Isa, orang mukmin semua duduk dekat Sinai. Mereka ni mula kepung Ya'juj dan Ma'juj. Maka masa daripada situ mereka berjaya mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Summa ya'tihim al-farju min Allah, satu pertolongan daripada Allah, bantuan daripada Allah. Fayarsilu dauda ala riqabi Ya'juj dan Ma'juj. Keluarlah ulat dauda, ulat daripada riqab, leher Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka mati ramai-ramai dalam masa yang singkat, fil lahzat. Tengok tu. Kemudian berlakunya beberapa banjir besar menghanyutkan semua jasad ataupun mayat Ya'juj dan Ma'juj ni, yang mana dibawa bersamanya ke dalam laut. Maka daripada situ berakhirlah fasa Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang berlaku lepas Ya'juj dan Ma'juj settle masa ni? Maka nak bagi tahu kat sini, fasa dia dah berakhir betul, tapi apa berlaku lepas tu dia ceritakan pada akhir nanti, dekat bab terakhir. Cuma nak bagi tahu kat sini, benda ni tak berlaku kecuali ketika mana hampirnya kiamat, dan inda qiyamis saah. Izan maka nak bagi tahu kat sini, poin utama dia bila kita ceritakan benda ni, nak bagi tahu Ya'juj dan Ma'juj tu pasti akan keluar pada akhir zaman. Okey. Jadi boleh tengok. Okey, ni semua kisah-kisah dongeng yang kita pernah dengar tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kalau dekat dalam muka surat 495 ni, dia banyak cerita tentang cerita ni je lah, cerita ringkas lah. Kalau tengok pada muka surat 495, perenggan keempat tu dia cerita tentang wa min hazil isya'an wal khurafat wal asatir ma za'amahu ba'duhum min anna Ya'juj wa Ma'juj hum min nasli Adam. Mereka ni daripada keturunan Adam, lakin min ghairi Hawa, tapi mereka ni bukan daripada Hawa. Fayakunu ikhwanan lin nabi li bani Adam li ab. Nak bagi tahu wa ma nukila anna Adam kana lahu imratan ghairu Hawa. Dia nak bagi tahu kat sini seolah-olah Ya'juj dan Ma'juj ni lahir selain daripada Adam dan juga Hawa ni bersama.
Sebab tu dia kata dia anak Adam tapi bukan anak Hawa. Sebab apa? Wa minha ma za'amahu, dan mereka ni boleh pula orang cerita bahawa mereka ni daripada air mani Nabi Adam, min nutfatin adamin. Ketika mana Adam ni tu duduk tengah tidur dengan pasir, maka dia termimpi. Dan dia termimpi tu air mani tu kena pada pasir, maka terciptalah fa khuliqu min zalikal mani al makhlut biturab. Maka mani tadi bercampur dengan tanah. Dan masa tu berlakulah anak keturunan Nabi Adam yang dinamakan Ya'juj dan Ma'juj. Ini antara kisah-kisah dongeng yang berlaku dalam sekitar yang share nakal kepada kita. Nak bagi tahu buruknya Ya'juj dan Ma'juj ni sampai dia orang boleh tak tahulah mana sandaran dia, tapi dia orang boleh reka cerita ni. Itu antaranya. Pertama. Kemudian antaranya juga dikatakan mereka ni daripada keturunan Nabi Nuh. Daripada anak-anak Yafith bin Nuh. Kan, ketika mana mereka ni berdepan dengan Taufan daripada timur. Datang daripada timur, keluar anak. Lepas tu nanti adalah diceritakan anak ni ada dua, ada nanti itulah. Dia kata Ya'juj dan Ma'juj ni ada 22 kabilah apa semua. Kan. Lepas tu waza'am ba'dahum anna kulli qabilatin min tilka qabail adaduha, sampai 400k ummah, 400,000 ada ba'umiyah alfun, kan. Dan dia kata dan diorang ni tak mati la yamut hatta yara alfu rajulin min auladihi. Kalau dia sampailah dia tengok keturunan dia ke 1000, maka baru dia mati. Nak kata umur dia panjang. Ni antara benda-benda yang kisah-kisah dongeng yang pernah didengar oleh Syekh dan Syekh nakal kat sini, kan. Dan benda ni tak ada sandaran. Okay. Kemudian antara yang mereka bawa, antaranya mereka ni diorang ni tak jalan diorang ni tak jalan dengan gajah dan juga wahsyun. Diorang ni tak jalan dengan siapa-siapa, kecuali mereka ni hanya makan. Illa akaluhu wa annahum ya'kuluna man mata minhum. Dan siapa yang mati depan diorang akan makan sekali. Ni antara benda-benda ni yang dia cerita. Dan diorang cerita juga antara sifat-sifat yang diorang letakkan. Mukhalibu fi asfarihim, kuku dia yang cantik. Adrasihim, gigi geraham yang bersiung sibak. Anna lahum, ada rambut panjang. Yang mana rambut panjang ni yang melindungi mereka daripada panas dan juga sejuk. Tu dia kata kat sini. Ni antara benda-benda yang pelik lah. Benda-benda kisah-kisah dongeng yang diorang letak. Kemudian kata pasal mereka ni membolehkan semua benda, kan. Yatasafaduna tusafidul bahaim. Antaranya cara berjimat diorang ni, diorang benarkan berjimat macam mana berjimatnya binatang. Wala tamtani'u al-mar'ah, dan mereka ni tidak melarang perempuan untuk bersama dengan mana-mana lelaki dan lelaki dengan mana-mana perempuan. Tak ada perempuan yang ditentukan. Dan antara kisah dongeng yang diceritakan juga, dia kata dia orang ni jalan macam serigala. Mereka ni ada yang lompat-lompat. Bayangkanlah, kita bayangkan macam best kan cerita dia. Wa minhum man la yatakallam illa hamhama. Dan mereka ni mulut dia seperti kumat kamit, bukan berzikir, tapi memang macam tu sifat dia. Hamhama. Wa minhum, dan mereka ni ada 4 mata. Mereka ni daripada seorang lelaki. Lepas tu diorang juga la yashribu ghairu dam. Mereka tak minum selain daripada darah. Diorang minum darah saja. Ini antara isya'at, antara khurafat, antara kebatilan yang berlaku dalam kisah Ya'juj dan Ma'juj. Bolehlah panjang tu sebenarnya, kan. Panjang sebenarnya. Dan Syekh cerita kat bawah tu, Syekh tamatkan satu topik ni. Syekh bagi tahu inna Ya'juj wa Ma'juj min zurriyyati Adam. Ya'juj dan Ma'juj ni betul, mereka ni adalah daripada zuriat Adam, daripada keturunan Nabi Adam. Dan mereka ni hanyalah basyarun adiyun tabi'iyun aswiya. Mereka adalah manusia yang sama macam kita, yang sebiji macam kita, secara tabi'ah dia misluna. Wa inna ajsamahum wa ashkalahum wa usafahum and qaribatun min ajsamina wa ashkalina wa usafina. Dia ni sama dengan desain kita, sama je dengan kita macam mana orang biasa. Cuma mereka ni Syekh terangkan balik macam mana sifat Ya'juj dan Ma'juj sebenar. Cuma mereka ni diistimewakan, diberi keistimewaan dengan bilangan mereka yang banyak, bil kasratul katsirah wa intisyarul arid wa ihtiyar. Dan mereka ni meluas, kuasa dia orang ni meluas. Ini perbezaan yang Allah letakkan pada mereka, yang Allah bagi kepada mereka. Mereka ni
Bila dah banyaknya, mereka makin meluas, makin berkuasa. Wa ihtiyaju syamil, dan mereka mampu buat serangan yang macam-macam, dan boleh merosakkan, boleh membuat kacau, dan boleh menghancurkan. Ni antara keistimewaan lah yang ada pada Ya'juj dan Ma'juj. Tapi diorang ni melompat-lompat ke apa semua tu tak ada. Diorang ni macam manusia biasa, bukannya serigala, bukannya seperti yang diceritakan sebelumnya. Kalau tengok pada buku Ya'juj dan Ma'juj min manzuril bahain, ini antara satu golongan batiniah. Golongan batiniah yang berasal daripada, asalnya panjang lah sebenarnya batiniah, boleh cari lah daripada Syiah dan sebagainya. Dan sekarang ni dia boleh jadi Bahaiyah, boleh jadi Qadiyaniyah, kan? Kita tengok lah, kan? Dan satu masa kalau tengok dalam kitab, tak ingat Mawsu'ah pasal mazahib tu, warna hijau, kitab 2 jilid, dia orang bagi tahu likulli zahirin batinan wa kulli tanzilan ta'wilan, kan? Sampai diorang ni pegangan diorang kata semua yang zahir tu sebenarnya batin. Dan semua yang diturunkan Quran kan, likulli tanzil tu ta'wilan. Semua benda yang ada dalam Quran ni boleh ditakwilkan. Ini antara kesesatan yang berlaku dalam Bahain. Dan antara yang mereka takwilkan, yang mereka ceritakan, yang mereka reka-rekakan adalah kisah Ya'juj dan Ma'juj. Syarit Bahain kat bawah tu kan, ada satu topik nasun syarit Bahain. Ni nak bagi tahu macam mana antara perkara-perkara yang, ataupun kisah-kisah yang diceritakan oleh tokoh diorang, tokoh Bahaiyah, kan? Boleh tengok lah dia ceritakan macam mana. Dan antaranya kalau nak bagi sikit poin lah, tengok dekat muka surat 500, kan? Dia bagi tahu mereka ni lahir daripada Yafiz bin Nuh, daripada Banas bin Yafiz bin Nuh. Dan mereka ni macam dua orang. Ni dia orang punya ni lah, dia orang punya pendapat. Iaitu fi qabli surah. Dan tujuan dia orang ceritakan ni untuk nak bagi tahu buruknya dia orang punya rupa macam mana. Laqlabu ala hayatihim suratul fila. Kan dia orang ni macam muka gajah. Kan? Betulnya gajah. Dan dia kata mukanya gajah, telinganya gajah. Khurtum ni dia punya ni, mulut dia pun macam apa, gading dia kan, belalai khurtum kan, belalai dia pun mulut dia pun macam gajah. So semua tu dia katanya dua orang budak Ya'juj dan Ma'juj ni sebenarnya dua orang budak, dua-dua dia muka macam gajah. Pertama, lepas tu ada juga yang bagi tahu dia orang ni berasal daripada anna yusamma minhuma min sahibil jismi ad-dakhmi. Dia orang ni daripada, dia kata tak wa kana ahaduhuma tu atas tu, dia kata seorang besar seorang kecil. Seorang besar seorang kecil. Lepas tu dia kata diorang ni asalnya diorang ni lahir secara kembar siam, multasiqan bi batni akhi ka'annahu hasra. Ni benda-benda yang diorang ceritakan oleh golongan batiniah. Lepas tu sampai diorang kata fakalimatu ya bermakna akal, kan? Ya tu maksudnya makan, ma tu maksud dia syarib, juj tu maksud dia ifki, pendustaan. So bila kata ya jud, makan pendustaan. Bila kata ma'jud, minum pendustaan. Ini antara yang diorang takwilkan. Diorang takwilkan tentang kalimah Ya'juj dan Ma'juj. Lepas tu ada pula pasal Aush, pasal Anj. Ada lah lepas tu Aush ni jadi Ya'juj dan Ma'juj, Anj ni jadi Ma'juj. So semua tu diceritakan oleh Bahaiyah. Dan benda-benda ni adalah benda-benda yang batil, benda-benda yang dinukilkan oleh Syekh nak menunjukkan kepada kita kisah-kisah dongeng di sekitar Ya'juj dan Ma'juj ni berlaku. Pertama berlaku dan ianya melarikan motif, melarikan motif manusia, melarikan motif umat Islam. Macam mana bila selesainya penceritaan Ya'juj dan Ma'juj ni, macam mana umat Islam ni terus dengan hayalan dia ataupun ada komitmen di sebalik kisah tersebut. Jadi itu sebenarnya penyelewengan ni perancangan yang dicanangkan oleh musuh yang gerakkan, musuh Islam yang gerakkan, khas untuk menjadikan manusia tidak berpegang dengan Al-Quran, tidak beramal dengan Al-Quran itu sendiri. Teruslah berhayal, teruslah suka rasa best dengar cerita. Itu yang yang dikehendaki oleh musuh Islam, ketika mana umat Islam sendiri mentadabbur Al-Quran. Benda ini laku kat Malaysia. Kena hati-hati. Nanti kita tengok komitmen apa semua. Okey. Jadi sebenarnya apa yang Allah nak ceritakan, Ana ringkaskan je. Kalau tengok dalam muka surat 506. Okey,
Okey, pertama sekali dalam surah Kahfi ayat ke-84 dengan 94 tu. Tu dekat dalam 506 tu. Dekat perenggan yang pertama, tu nak cerita tentang macam mana Zulkarnain ni membina tembok, dan benda ni diiktiraf ataupun Allah ceritakan betul dalam Quran. Benda ni betul. Pertama. Kemudian yang kedua, di kalangan mereka juga dalam Zulkarnain, dia tak bina seorang-seorang. Dia bina dengan ada 7 orang. Dikatakan ada 7 orang. Yang 7 orang, ayyuha ula'i sab'atul mu'aniyun, kan, ada kat dalam tu perenggan yang kedua. 7 orang ni, dan benda ni diiktiraf juga oleh Quran pada ayat ke surah Kahfi ayat ke-95, fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Tu. Okey, kemudian seterusnya tengok panjang lah tu. Dia cerita tentang sifat macam mana, bolehlah baca nanti, macam mana hadid ataupun besi tu dikumpul banyak-banyak dan dileburkan dan dicampur pula dengan batu-batu dan sebagainya. Ini adalah cerita ringkas. Dan macam mana benda tu dituangkan ke atas satu gunung, antara 2 gunung, sehingga menjadi satu dinding yang sangat kuat. Dan sampailah keluarnya ayat Quran, sampailah benda ini diceritakan oleh ayat Quran, wazalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas, dan ianya bermanfaat kepada manusia, iaitu datangkan keamanan dan sebagainya. Kan? Sebelum ni kita pun dah bincang dah macam mana Zulkarnain mula bina tembok. Lepas Zulkarnain tu ada pemerintah Cina yang bina tembok. Benda-benda tu boleh menjadi modus operandi yang dibuat oleh Zulkarnain ketika mana cuba untuk menghalang Zulkarnain menghalang Ya'juj dan Ma'juj pada ketika dahulu. Okey, panjang ni, kita tengoklah nanti pada muka surat 509. Ke surat 509, maka kat sini dikhabarkan tentang Imam Mahdi. Satu masa mereka ni sampai ke zaman Imam Mahdi melalui daripada ayat Quran, surah Kahfi ayat ke-96. Tu. Ketika mana mereka buka, mereka ni mula inilah. Dia nak kata kat sini, kalau yang dah kita baca, Imam Mahdi ni dia keluar sebelum Dajjal. Ni kalau kaji betul-betul lah, kan? Imam Mahdi ni keluar sebelum Dajjal. Maka sebenarnya ketika mana Imam Mahdi ni keluar, dunia masih aman, tak sehancur-hancur macam Ya'juj dan Ma'juj dulu. Maka ketika mana fasa Imam Mahdi okey lagi. Kemudian sampailah ketika mana walakin ba'da intaha muddah hukmul imam al-azam Abdullah Mahdi alaihi salatu wassalam walati ta'udak ba'daha. Ketika mana tamatnya pemerintahan Imam Mahdi, maka berlakunya fitnah Masihid Dajjal. Dan diringkaskan cerita, mereka ni mula keluar. Ya'juj dan Ma'juj ni mula keluar masa ni sekarang ni. Sebab tu tadi disebut kan, nanti tu kat bawah muka surat 510, mereka nak bagi tahunya, mereka ni keluar dan mereka ni menyambung apa yang telah dibuat oleh Dajjal. Apa yang tipu daya Dajjal, apa semua ni Dajjal buat, semua ni mereka mula sambung. Wa ala itharun yaqumu hadzal la'in al-ifki bi insya'i masnu'atihi al-mawhuma fawqa zalika al-hijab al-madrub ala wajhi al-ard bi ma'unati syaitan wa junudihi wa fiha min al-anhari wal manazil wal mala'i ma ya'jazu an wasfihi al-bayan wa zalika bi waqi'i tamkihi zulmani. Mereka memang mendirikan zaman Dajjal ni, lepas Imam Mahdi, zaman Dajjal ni memang penuh dengan penipuan, penuh tipu daya dan sebagainya. Maka tipu daya Dajjal tersebut tamat ketika mana turunnya Nabi Allah, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang mana dia ni mula lawan, mula serang. Kalau tengok cerita panjang lah, dia banyak riwayat sebenarnya, kan. Ketika mana Nabi Allah Isa ni keluar daripada satu tempat, tak ingat nama tempat dia, Masjid Putih tu, tak ingat kat mana. Keluar, lepas tu dia semayang dengan Imam Mahdi dekat Baitul Maqdis, pun disebut kat sini. Mana? Tu dekat muka surat 511, dekat atas sekali disebut, kan. Solat dengan Imam Mahdi dekat Baitul Maqdis.
dan berjalan sampai ke Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram ni memang kita tahu Dajjal tak boleh masuk apa semua. Mana habis tu mana dia orang jumpa? Masa dia orang dekat Masjidil Haram ni, ni yang diceritakan dalam ni, ringkas ya. Maka dalam Masjidil Haram ni sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj dengan Dajjal ni semua dah lalu tepi-tepi lah. Dia tak boleh masuk Madinah, tak boleh masuk Mekah. Maka dia orang dah lalu tepi-tepi tu. Dah lalu kat tepi-tepi tu. Cuma tak sempat lagi nak jumpa siapa? Tak sempat lagi nak jumpa Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan Imam Mahdi. Maka kembali balik cerita tadi tu kan, yang mana dia orang sampai ke Tibriyah. Maka Imam Nabi Isa dan juga pengikut-pengikutnya dan juga Imam Mahdi ni, dia mula kepung Ya'juj dan Ma'juj, terbunuhlah Imam Ya'juj dan Ma'juj. Dan Dajjal ni dia jumpa dalam ada riwayat mengatakan ketika mana dia orang tengah solat, Nabi Allah Isa alaihissalam dengan Imam Mahdi solat dekat dalam masjid. Maka masa tu bila buka je pintu Baitul Maqdis tu, jumpanya Dajjal depan mata dengan beberapa orang Yahudi dan sebagainya. Dan masa tu Dajjal sangat takut sampai cair, sampai lari dan dibunuh oleh tentera Nabi Isa. Nabi Isa kat sini kan. Kemudian Yahudi yang lari bertepiaran daripada pengikut Dajjal ni tadi, mula menyorok belakang batu. Dan masa tu batu-batu semua bercakap, pokok-pokok semua bercakap, Yahudi ada kat belakang aku ni, bunuh dia cepat. Masa tu tu antara riwayat-riwayat. Kita boleh kaji lagi. Okay. Kemudian satu masa fayakhrujuna suyulan hailatun. Fayakhrujuna suyulan hailatan. Maka keluarlah banjir yang sangat besar. Masa ni dah meninggal. Siapa ni? Dah meninggal lah. Mati Ya'juj dan Ma'juj. Datang hailah, satu banjir besar, khas untuk menyucikan balik dunia ni daripada jasad Ya'juj dan Ma'juj. Benda ni diakui oleh Al-Quran sendiri dalam surah apa? Ada tak? Tak ingat. Ni tengok kalau kat dalam surat 512 tu ada wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fatahfazuhu at-tayr aw tahwihi birrih fi makanin sahiq. Dan siapa yang syirik kepada Allah, maka dia akan satu masa dia akan jatuh daripada langit. Fatakhtafuhu at-tayr, dan dia akan disambar oleh burung. Atau tahwi bihir rih, ataupun dibawa oleh angin sampailah ke tempat yang dibinasakan. Maka itu yang disebutkan oleh Al-Quran, menyatakan bahawa memang akan ada satu masa habis je pendustaan Dajjal dan juga Ya'juj dan Ma'juj dibunuh. Maka mereka dibawa ke satu tempat yang sangat-sangat binasa. Neraka ke apa, kita tu kena kaji sendiri. Kali ni tak disebut. Kemudian masa tu mulalah pemerintahan. Kalau tengok kat bawah tu 512, kat bawah tu being Qiash daripada pengusiran jasad-jasad mereka ni daripada dunia ni dengan hujan. Maka summa ya'udu lil halu isroqiha wa hayatuhal malakutiyah. Maka kembalilah keamalan kepada dunia, kepada yang mana diliputi oleh keamanan as-salam wal adlu wal wi'am, yang mana kembali adil. Di bawah siapa? Di bawah pemerintahan Nabi Allah Isa alaihissalam, yang mana mereka sebenarnya benda ni dia membetulkan ayat Injil, dalam Injil, iaitu al-majdu lillahi fil 'ali wa 'alal ardi salam wa bin nasi masra. Satu masa untuk Allah ni satu pujian, dan untuk dunia ni satu keamanan, dan juga untuk manusia ni satu kebahagiaan. Maka daripada sini benda ni sangat kena dengan satu ayat Quran, iaitu ayat last antara 10 ayat. Sekarang muka surat 513 kan, yang mana Nabi Isa mula memerintah dan dunia makin aman. Dan benda ni bertepatan dengan ayat, antara ayat surah Kahfi yang Nabi minta untuk kita baca pada ayat pertama, pada ayat pada bahagian terakhir ayat pertama, iaitu ayat 110. Bukan ayat ke-99. Wa tarakna ba'duhum yawma izi yamuju fi ba'din wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a.
Kan? Satu masa mereka ni mula hidup aman dan damai, dan kemudian berlakunya tiupan sangkakala. Wa nukhriju fis suri fajama'nahum jam'a. Dan mereka ni dikumpulkan pada hari kiamat ni. Nak bagi tahu kat sini, benda ni lah yang Allah telah ceritakan secara qat'i dalam Quran. Yang Allah ceritakan pada kita dalam Quran. Dan benda ni yang sepatutnya kita kena ambil, dan kita kena take note betul-betul bagaimana kehancuran Ya'juj dan Ma'juj tu akan berlaku, dan sifat-sifatnya tak diterangkan dalam Quran, tempoh tak diterangkan dalam Quran dan sebagainya. Benda-benda ni yang diceritakan di sebalik kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Quran. Okey, jadi apa yang kita nak ambil daripada kisah Ya'juj dan Ma'juj ni? Jadi insya-Allah last, pertama sekali kita perlu tahu bahawa dalam penceritaan Ya'juj dan Ma'juj ni banyak sangat penyelewengan, banyak sangat Israeliat, banyak sangat penipuan, pendustaan yang dibuat oleh asatizah asatidah. Hatta orang-orang yang bukan asatizah pun mula ceritakan Ya'juj dan Ma'juj tanpa panjang Al-Quran. Maka di situ berlaku je penyelewengan, penipuan dan sebagainya. Berlakunya beberapa kumpulan yang menyesatkan, macam Bahai. Tadi dia cerita likulli tanzilan ta'wilan, dia boleh bagi tahu macam tu. Maka benda-benda ni sepatutnya perlu dihazar oleh kalangan umat Islam, supaya ianya tidak menjadi satu tanda wa ta'ala aibuhum bi kitabillah, seolah-olah menjadi satu perkara yang main-main, mempermainkan kitab Allah, wa tahrifuhum li ma'anihi wa dilalatihi, dan juga penyelewengan makna dan juga dilalahnya, kan? Penyelewengan makna dan dilalah. Untuk pengetahuan, barat memang tak mampu kita nak ubah ayat Quran. Setiap kali nak ubah kantoi. Maka nak tak nak, barat mula dia selewengkan apa sepatutnya berlaku dalam ayat Quran, kan? Ayat Quran bila kita cerita, bila kita dengar kisah-kisah dia, sepatutnya kita lagi tingkat keimanan, kita lagi waspada dengan musuh-musuh, kita lagi kuat untuk berjuang memartabatkan agama Allah atas dunia ni. Tapi apa yang barat buat, dia pusing dengan benda ni, kan? Dia tak bagi umat jadi macam ni. Biarlah umat tu dengar cerita yang best-best, kan? Kalau tengok movie tu, movie yang best-best, kan? Tak payah tengok Al-Quran. Maka makin lama umat bukannya nak berjuang ke nak memartabatkan agama Allah, semua tak ada dah. Mereka dengan dunia orang sendiri, mereka dengan fata morgana mereka sendiri, mereka hanyut dengan imajinasi mereka sendiri. Itu yang nak dikenakan musuh bila kita tadabbur Quran. Maka pertama sekali yang perlu kita letakkan, iaitu yang dinakulkan oleh Syekh. Pertama sekali, innahu la yakumu ala masdari sahihin. Mereka ni tidak ada beberapa riwayat tidak bersandar pada sumber yang sahih. Maka dari situ antaranya hadis, antaranya Quran. Maka wa innama huwa, dan kadang-kadang ianya boleh jadi satu penipuan, iftirat, satu pendakwaan yang yaftaqidud dalil, yang menghilangkan dalil, menghilangkan bukti, menghilangkan hujah, menghilangkan burhan. Lalah hilang pegangan umat Islam untuk kepada Quran. Ni kesan bila kita ni cerita tentang pendustaan dalam cerita-cerita Al-Quran. Pertama, yang kedua, innahu khawdun fi. Bila kita ni nak cerita tentang alim ghaib ataupun alam-alam ghaib ni, fi alamil ghaibi, maka nak tak nak kita kena ada wasilah yang shaibah, benda yang betul, perantaraan yang betul. Dan perantaraan yang kita cari dalam mengetahui ilmu ghaib tak lain tak bukan hanyalah Quran dan Sunnah. Ada pun tambah-nambah daripada akal apa semua tu kita tak terima. Sebabnya apa? Benda ni perkara ghaib. Bila perkara ghaib, kalau kita belajar dalam tauhid, dia berbentuk sam'iyat. Kenapa dikatakan sam'iyat? Sebabnya makhuzah minan mas'i, minas sam'i. Ni yang disebut oleh Syekh Habibullah dalam kelas dia. Yang disebut perkara sam'iyat ni apa yang kita dengar saja, apa yang berasal daripada sam'i, iaitu menunjukkan kepada apa yang kita dengar saja, kan? Apa yang kita tak dengar jangan dipercayai. Sebab tu tadi fasa-fasa apa semua tu kita boleh rojehkan, tapi kita tak sampai ke tahap yakin. Okey, tu antaranya. Kemudian yang ketiga, inna hazal kazib mulafiq muftari. Ni antaranya nak bagi tahu ada beberapa kisah yang menjadikan kita khayal. Semua ni tadi yang kita dah sentuh. Khayal yang mana akhirnya kita bila dengar cerita Ya'juj dan Ma'juj, yang kita bayang hanyalah muka dia macam gajah, telinga dia tu macam gajah, dia ni melompat-lompat macam serigala, jalan macam serigala, minum darah saja. Itu yang dihayalkan. Apa komitmen dalam Ya'juj Ma'juj, macam mana komitmen umat Islam berdepan dengan Ya'juj dan Ma'juj, tu tak dibahaskan, kan? Patutnya benda ni yang dibahaskan ketika mana kita nak tadabbur dalam kisah-kisah Al-Quran. Kemudian yang keempat, wal'alla haza tahrif, dan berlakulah penyelewengan dalam kisah tersebut.
Maka apa yang kita kena buat? Yadfa'na ila ziyadatil yaqzah, iaitu kita kena tingkatkan kewaspadaan kita, tingkatkan kesedaran kita dan juga hazar kita ketika mana dalam memahami hakikat Quran dan juga makna dia. Maka nak tak nak benda ni memerlukan kepada berterusannya dakwah ila adam tafsiri illa bil haqq wal ain. Dan inilah tugas kita, komitmen kita yang kita kena jalankan, iaitu kita kena perbetulkan semula persepsi-persepsi jahat yang telah diletakkan oleh beberapa orang dalam menceritakan cerita Quran. Ceritakan ayat Quran ni, moga-moga lepas cerita Quran ni kita ada tanggungjawab, ada rasa amanah dengan apa yang berlaku kepada umat Islam zaman dulu, apa yang kita nak berdepan dan sebagainya. Benda tu kena dijadikan satu komitmen kepada kita supaya habis daripada cerita pasal Quran, ia bukan jadi teori semata, maka perlulah jadi praktikal. Itulah sifat Nabi, yang mana Nabi ni seolah-olah amalan Nabi ni seolah-olah macam Quran, kan? Amalan Nabi seolah-olah macam Quran. Ada satu riwayat. Okay, jadi nak kita tahu, alhamdulillah hari ni kita selesai untuk tadabbur kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ada 13 bab. Kalau dalam buku ni banyak bab sebenarnya, ini dah diringkaskan dah. Jadi nak tak nak, lepas kita dengar cerita ni, nak tak nak perlulah kita sama-sama meningkatkan waspada kita, meningkatkan hati-hatinya kita kepada musuh-musuh Islam. Dan kena tahu kita ni besar tanggungjawab kita untuk membetulkan semula bagaimana faham masyarakat terhadap kisah-kisah Al-Quran. Dan hari ni kalau kita terima kisah ni, kalau kita masih di takut yang sama, masih lagi tidak ada tindakan selepas dengar satu kisah yang sangat penting dalam Quran ni, maka sebenarnya kita pun terhanyut dalam golongan masyarakat yang berkhayal-khayal, yang hanya mendengar Quran tu pada telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Moga-moga kita tak jadi situ lah, kan. Wallahualam. Aku segala yang silap itu minta maaf, dan segala yang baik itu datang daripada Allah. Ada silap boleh tegur, boleh bagi tahu. Dan insya-Allah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa di lain masa insya-Allah. InsyaAllah.